Anggota tentera mungkin dikerahkan jika rakyat mas ingkar perintah kawalan pergerakan. Pekebun dan peneroga getah dapat pengecualian boleh teruskan operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anggota tentera mungkin dikerahkan sekiranya rakyat tidak patuh terhadap perintah kawalan pergerakan PKP bagi membendung wabak COVID-19. Itu antara cadangan yang ditengahkan pada mesyuarat jawatan kuasa khas menteri-menteri mengenai perintah berkenaan. Kita juga berbincang iaitu cadangan kita bahawa kemungkinan besar jika keadaan masih lagi tidak dapat dikawal sepenuhnya, maka tentera kemungkinan akan digunakan. Jadi sebelum tentera digunakan, saya percaya mungkin tidak perlu, tetapi jika tidak ada pilihan, pematuhan masih kekal setakat 60%, 70%, saya percaya kemungkinan besar tentera akan digunakan. Walaupun setakat ini kita masih yakin dengan kemampuan pihak polis untuk mengadakan kawalan. Beliau yang juga Menteri Kanan berkata sehingga semalam 504 sekatan jalan raya dilaksanakan dengan sebanyak 6,135 kenderaan diperiksa. Selain polis, khidmat anggota rela turut digunakan untuk melakukan kawalan terutama di kawasan luar bandar. Perintah yang berkuat kuasa selama 14 hari mulai semalam antara lain melibatkan penutupan semua premis kerajaan dan swasta kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan penting negara. Turut ditutup semua rumah ibadat dan premis perniagaan kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai serba nikah yang menjual barangan keperluan harian. Polis sedang mengesan 4,000 lagi anggota tabligh yang menyertai perhimpunan di Masjid Seri Petaling pada 27 Februari hingga 1 Mac lalu. Setakat ini lebih 10,500 ahli jemaah tabligh itu sudah menjalani pemeriksaan. Pihak polis telah pun membuat keputusan untuk mereka sendiri mengesan kumpulan tabligh yang masih belum tampil untuk membuat saringan dan sebagainya. Dan saya juga meminta kepada kumpulan tabligh yang belum dikesan ini supaya datang sendiri ke pusat-pusat kesihatan untuk membuat pemeriksaan dan sebagainya tanpa perlu dicari oleh pihak polis dan sebagainya. Kementerian Kesihatan mengesahkan setakat hari ini 576 jemaah tabligh yang menyertai perhimpunan itu positif COVID-19. Salah seorang jemaah yang berusia 34 tahun pula meninggal dunia Isnin lalu. Mengenai laporan 89 rakyat Malaysia yang kini berada di Indonesia bagi menyertai perhimpunan sama di negara berkenaan, Datuk Seri Ismail Sabri berkata mereka akan dikuarantin apabila tiba di Malaysia. Polis juga bersedia mengambil tindakan drastik terhadap individu yang masih berdegil dan tidak mematuhi perintah kawalan pergerakan. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, ketika ini pihaknya masih menggunakan pendekatan memberi nasihat. Katanya sekatan jalan raya yang mulai dijalankan malam semalam diharap akan meningkatkan peratusan pematuhan daripada 60 kepada 70% malam ini selepas analisis baru dilakukan. So kami masih lagi menggunakan approach untuk cuba memberi nasihat lagi, ya. Dan dalam beberapa kes di mana berlakunya orang ramai, ya, individu-individu tertentu yang masih lagi degil, kami tingkatkan lagi nada tu, ya. Selepas ini kalau keadaan bertambah buruk, ya, yang mana minta elaklah, ya, sekiranya keadaan bertambah buruk, kita dah bersedia lah. Beliau meninjau sekatan jalan raya di Kampung Pandan Ibu Negara. Tegasnya lagi, polis sebenarnya tidak mahu menangkap mana-mana individu, sebaliknya meminta semua pihak memberi kerjasama bagi memastikan keadaan tidak bertambah buruk. Sekiranya peratusan masih tidak berubah, PDRM akan merujuk dengan jawatan kuasa khas Kabinet untuk mendapatkan arahan selanjutnya. Ini kerana sekurang-kurangnya 95% masyarakat perlu mematuhi arahan PKP. Seramai 8,600 anggota polis ditugaskan bagi memantau pergerakan masyarakat untuk mematuhi PKP.
Hari ini 110 kes baru COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan 900 kes direkodkan dalam negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba memaklumkan daripada 110 kes baru itu 63 adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Seri Petaling Kuala Lumpur. Jelas beliau, walaupun jumlah kes baru itu masih tinggi, ia sudah menunjukkan penurunan berbanding 3 hari lalu. Kita bandingkan dengan jumlah kes yang positif kita tak mahu dia naik secara mendadak ataupun eksponensial. Trend negara luar yang dilihat hari ini masih lagi meningkat terus Tapi di negara kita telah mula dekat contoh 16 125, 17 120. 18, 117. Hari ini 110. Dia dah mula plateau Ini tanda baik kepada kita punya perintah ataupun cara kawalan. Kita tidak membandingkan dengan kadar kematian kerana kadar kematian tu ialah worst case scenario yang berlaku pada pesakit COVID-19. Beliau tidak menolak kemungkinan perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan sejak semalam menyumbang kepada penurunan kes. Untuk hari ini juga 15 kes pulih direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan dibenar keluar hospital 75. Namun kes positif COVID-19 yang berada di unit rawatan rapi ICU meningkat kepada 20 orang berbanding 15 malam. Berita baik buat pekebun dan penoreh. Kerajaan memutuskan untuk memberi kelonggaran kepada mereka untuk terus beroperasi di sebalik perintah kawalan pergerakan yang sedang berlangsung ketika ini. Secara khusus, sektor yang menerima kelonggaran itu ialah sektor pertanian dan komuniti negara seperti getah dan kelapa sawit. Ini termasuk membenarkan penuaian buah tandan segar sawit oleh syarikat dan pekebun kecil serta pemprosesan di kilang sawit. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali dalam satu kenyataan berkata kebenaran itu turut meliputi proses pengeluaran untuk minyak masak. Pihak yang terlibat diminta mematuhi langkah pencegahan dan kawalan wabak COVID-19 antaranya sentiasa menjarakkan sentuhan fizikal. Pekerja juga perlu pulang segera ke rumah atau penempatan setelah selesai bekerja dan menjaga kebersihan. Majlis Amanah Rakyat MARA setuju untuk memberi penangguhan bayaran balik pinjaman pelajaran selama 3 bulan kepada peminjam susulan penularan wabak COVID-19. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Abdul Latif Ahmad dalam kenyataan media berkata penangguhan bayaran balik bagaimana pun hanya diberi kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan 3 bulan. Tawaran turut meliputi peminjam yang mendapat kemudahan pendahuluan pinjaman pelajaran. Selain itu, MARA berkata usahawan yang menerima pembiayaan perniagaan juga diberi penangguhan bayaran balik selama 6 bulan. Diskaun khas sebanyak 30% turut diberikan kepada semua usahawan yang beroperasi di semua premis MARA. Insentif itu tertakluk kepada syarat yang telah ditetapkan serta terbukti telah menerima kesan secara langsung akibat wabak COVID-19 serta perintah kawalan pergerakan. Langkah itu juga sebahagian daripada usaha melaksanakan tanggungjawab sosial bagi meringankan bebanan rakyat akibat daripada pandemik yang melanda dunia ketika ini. Sementara itu, kerajaan juga setuju untuk memberi penangguhan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN sehingga 30 Jun berkuat kuasa serta merta. Penangguhan berkenaan akan memberi manfaat dan membantu lebih 1.5 juta peminjam yang sepatutnya membuat bayaran balik. PTPTN dalam satu kenyataan yang memaklumkan jumlah kutipan bagi tempoh penangguhan itu berjumlah 375 juta ringgit. Juga yang wajar dipuji langkah beberapa syarikat dan individu dalam membantu rakan-rakan kita yang berdepan kesukaran akibat ancaman COVID-19. Antaranya ialah Nestle Malaysia menerusi program Nestle Cares. Menggunakan tanda pagar semoga dipermudahkan dan Nestle Cares, Nestle mengedarkan sumbangan makanan dan minuman kepada beberapa buah hospital yang mengendalikan kes COVID-19. Sumbangan bertujuan bagi memberi penghargaan dan galakan kepada petugas kesihatan untuk terus melaksanakan yang terbaik demi rakyat Malaysia. Di sebalik edaran makanan turut diselitkan mesej peribadi yang ditulis sendiri oleh kaki tangan Nestle buat kaki tangan hospital. Antaranya yang cukup terkesan, anda wira kami, terima kasih untuk segalanya dan kita bersama-sama dalam perkara ini. Turut berbuat demikian ialah beberapa NGO yang menyerahkan dan meletakkan makanan serta barangan keperluan harian di hospital, masjid-masjid dan surau
khusus untuk golongan yang memerlukan. Semoga perkara ini dapat diteruskan. Polis di Raja Malaysia PDRM meningkatkan operasi pada hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan Berkuasa. Ia bagi memastikan setiap penduduk patuh dengan arahan yang digariskan dalam perintah itu. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki mengikuti operasi oleh Ibu Jabat Polis Daerah Sentul. Silakan Fahmi. Terima kasih Amin di Seri Pentas. Seperti yang dimaklumkan, saya sempat mengikuti operasi ataupun tinjauan yang dilakukan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul untuk mengikuti tahap kesedaran orang ramai bagi mengikut arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan melalui Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuasa semalam. Dan sejak jam 5 petang tadi saya sempat mengikuti konvoi pihak polis melakukan tinjauan di sekitar Seri Hartamas, Desa Park City dan berakhir di Pasar Borong Kuala Lumpur. Dan tinjauan juga menepati orang ramai, kesedaran orang ramai sudah mulai meningkat yang mana mereka menghadkan aktiviti luar. Namun ada beberapa satu dua individu yang masih melakukan aktiviti yang mungkin berjogging dan sebagainya. Tapi ia masih di tahap yang terkawal. Dan saya kini tidak kesorangan apabila Ketua Polis Daerah Sentul iaitu ACP Syamugamurti Ciniah turut bersama saya. Mungkin Tuan, apa yang boleh Tuan kongsikan sikit berkenaan tinjauan ataupun operasi yang dijalankan sekitar petang tadi? Okey, salam sejahtera. Kalau kita lihat hari ini saya bersama dengan rombongan pemberita telah melakukan tinjauan di beberapa tempat, dan tinjauan saya ni fokus kepada tempat-tempat yang lazimnya dikunjungi oleh orang ramai pada setiap masa. So, salah satu tempat adalah kawasan Publica. Umum tahu bahawa tempat itu memang tumpuan orang ramai. Dan selepas kawasan itu, kita telah pergi kepada kawasan Desa Park City, iaitu di Plaza Arcadia. Di situ kita lihat memang ada tempat-tempat istirahat, tempat-tempat duduk. Orang kata lepak lah, lepak dan minum di situ, makan minum. Jadi itu tempat yang kedua. Dan tempat ketiga yang kita telah pergi adalah di kawasan persekitaran Pasar Borong. So hasil tinjauan kita di ketiga-tiga tempat ni, apa yang kita lihat adalah rata-rata saya perlu memberi pengesahan di sini bahawa keadaan berbanding dengan semalam lebih baik hari ini. Dan masyarakat saya rasa mula memahami implikasi Perintah Kawalan Terhad ini dan apa faedah yang diperolehi sekiranya mereka duduk rumah lah. Dan kita pun, saya ingat pemerintah pun telah ikut saya tadi. Memang kawasan ni lengang. Tidak ada orang langsung. Dan saya pun telah memasuki premis, manalah tahu menyorok di dalam ke apa, pun tidak ada. Jadi kita rasa mereka memang patuh kepada arahan semasa daripada kerajaan. Tetapi ada juga segelintir yang saya kategorikan sebagai degil, masih tidak mahu mendengar ataupun mengikuti nasihat yang disampaikan sebelum ini. Mereka melakukan aktiviti riadah, mereka melakukan jogging dan senaman di tempat di open public. Dan apabila melihat kehadiran polis, mereka beredar. Sepatutnya tidak berlaku begitu. Mereka harus sedar tanggungjawab mereka dan mereka patut tidak langsung melibatkan diri dengan aktiviti riadah inilah. Dan itu saja yang saya dapat lihat di sini. Dan memang seperti yang saya telah katakan, rata-rata masyarakat dah mula memahami implikasi perintah ini. Dan kita harap di hari-hari yang berikutnya, sehinggalah 14 hari ini tamat, keadaan sama seperti begini dan kalau boleh bertambah baik lagi. Dan perlu diingat di sini bahawa pihak penguatkuasa ini hanya menguatkuasakan undang-undang dan memastikan bahawa pematuhan yang amat ketat kepada undang-undang. So kita minta kerjasama daripada semua masyarakat tempatan di Sentul dan juga di mana-mana juga supaya memberi kerjasama. Duduk di rumah macam kata PM semalam, duduk di rumah saja. Tak perlu pergi mana-mana lah. Itu saja.
Okay, baik, terima kasih Tuan. Selamat bertugas kepada semua pegawai dan anggota. Dan itu pesanan daripada pihak polis untuk orang ramai mematuhi arahan pihak kerajaan, dan sekiranya melanggar peraturan, langkah pergerakan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan adalah satu jenayah yang dilakukan, dan kita harapkan rakyat Malaysia mempunyai kesedaran yang tinggi untuk mematuhi arahan yang dikeluarkan. Saya rasa itu sahaja perkembangan saya dari Balai Polis Kepung ini. Kita kembali bersama Amin di Sri Pentas. Terima kasih Fahmi, selamat bertugas. Okey, baiklah kita ke perkembangan selanjutnya. Kerajaan China menghantar bekalan perubatan ke Hospital Sungai Buloh bagi membantu Malaysia menangani COVID-19. Bekalan perubatan berkenaan dihantar ke Hospital Sungai Buloh. Menerusi hantaran yang dimuatnai di laman Facebook Kedutaan China di Malaysia, kedutaan itu turut memuatnai beberapa keping gambar menunjukkan bekalan perubatan dimasukkan ke dalam lori dan dalam pergerakan menuju ke Hospital Sungai Buloh. Turut tertera pada kotak yang membawa peralatan itu bendera kedua-dua negara dan perkataan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing dan bukit sama didaki, lurah sama diturun. Selasa lalu, Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Hussein berkata, China menyatakan komitmennya membantu Malaysia dengan membekalkan peralatan perubatan seperti penutup mulut dan hidung serta pencuci tangan pembasmi kuman. Ia hasil kunjungan Duta Besar China ke Malaysia, Bai Tian, pada sesi kunjungan ke Wisma Putra di Putrajaya. Dipercayai kerana menggunakan aplikasi telefon bimbit ketika memandu, seorang pemandu e-hailing tidak sengaja merampas sekatan jalan raya yang dijalankan oleh anggota polis di Lebuhraya Tun Dr. Lim Chong Hiu di Georgetown, Pulau Pinang. Kejadian berlaku kira-kira jam 8 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Sofian Santong berkata, siasatan awal mendapati lelaki terbabit menghala ke bayi lepas untuk mengambil penumpang. Sampai di lokasi, pemandu berusia 46 tahun terbabit yang sedang mengendalikan aplikasi e-hailing di telefon bimbitnya tidak perasan terdapat sekatan jalan raya di hadapannya sebelum merempuh sekatan berkenaan. 7 anggota polis yang sedang melakukan sekatan terbabit tidak mengalami kecederaan. Hanya peralatan yang digunakan ketika sekatan yang rosak. Siasatan mendapati pemandu berkenaan memiliki lesen yang sah dan tidak disyaki mabuk atau berada di bawah pengaruh dadah. Program Ijtima' Dunia Zonasi 2020 yang dijadualkan di Goa, Sulawesi Selatan telah dibatalkan oleh pihak berkuasa Indonesia. Sementara itu, proses kuarantin dan saringan kesihatan dilakukan ke atas hampir 9,000 jemaah tabligh yang tiba awal. Melakukan social distancing. Jadi kita memotong rantai dan menghindari kerumunan-kerumunan yang berdampak akan lebih menularkan nanti, sehingga negara kita akan sulit nanti mengatasi hal ini. Menurut Nordin, semua anggota jemaah tabligh terbabit bersetuju dengan keputusan untuk membatalkan perhimpunan berkenaan. Perhimpunan dijadual bermula lewat hari ini dan akan berlangsung sehingga Ahad. Daripada 8,600 orang anggota jemaah yang disaring, seorang didapati mengalami demam dan telah dibawa ke hospital. Tambah Nordin, semua 411 orang jemaah dari luar Indonesia termasuk Malaysia dan 8 negara lain akan diasingkan di sebuah hotel. Manakala jemaah tempatan akan dikuarantin di asrama. Selepas dibenarkan pulang, mereka sekali lagi akan diarah menjalani kuarantin selama 14 hari di rumah masing-masing. Indonesia yang mempunyai lebih 267 juta orang penduduk melaporkan mempunyai 227 kes positif COVID-19 dengan 19 kes kematian. Juga gara-gara COVID-19, semua pelancong dari Pulau Gili, Nusa Tenggara Barat Indonesia terpaksa diarah keluar. Langkah pembasmian kuman dilakukan ke atas semua restoran dan hotel di Pulau Gili. Seorang pelancong Australia, Greg Elkington, berkata tindakan itu wajar dipuji kerana membawa manfaat kepada semua orang. Menurut Ketua Persatuan Hotel Gili, Lalu Kusnawan pula, pulau itu mengalami sehingga 10% penyusutan kedatangan pelancong susulan laporan tidak tepat mengenai COVID-19. Negara-negara benua Afrika digesa bersiap sedia berdepan keadaan lebih buruk akibat penularan COVID-19. Menurut Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, pihaknya mula memberi tumpuan kepada benua itu susulan peningkatan hampir 2 kali ganda jumlah kes COVID-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengingatkan bahawa kemudahan di negara-negara kaya Afrika belum mencukupi buat menangani COVID-19. Tambah Ghebreyesus, kes positif COVID-19 di Afrika ini kini
kini hanya 233 dan boleh meningkat dengan mendadak selepas beberapa peringkat. Gabriel Jesus yang berasal dari Habsyah menggesa negaranya dan seluruh Afrika agar terus melakukan persiapan dalam menangani COVID-19. Menurut Gabriel Jesus, COVID-19 akan kembali merebak jika langkah mengharapkan jarak perhubungan antara individu tidak dipatuhi. Kerana ancaman COVID-19, beberapa warga Jepun masih meneruskan pengajian kelas tari dari rumah. Caranya ialah dengan menggunakan webcam atau live streaming yang disambung terus kepada pengajar. Tambahan pula tarian tradisional Jepun, Nihon Buyo, perlu dilakukan di depan guru mereka. Melalui kaedah ini, guru tarian Takujiro Hanayagi boleh memberi teguran atau tunjuk ajar secara langsung. Hanayagi turut berharap supaya tarian tradisional Jepun tidak akan terhenti hanya kerana COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan turut menghadkan aktiviti sukan di seluruh negara. Bagi memastikan senaman sentiasa menjadi keutamaan, Kementerian Belia dan Sukan melancarkan program tidak rasmi yang dinamakan Workout at Home Challenge. Menerusi video yang dimuat naik di laman Twitter, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan memulakan Workout at Home Challenge dengan mencabar rakyat Malaysia serta beberapa menteri serta ahli politik untuk bersama-sama menghangatkan aktiviti sihat berkenaan. Now, I nominate YBKJ, YB Saksade, YB Kaming. KBS, Wah Challenge, you are next. Datuk Seri Rizal turut berkongsi tips senam ringkas oleh Institut Sukan Negara ISN yang mengandungi 10 jenis pergerakan bagi membantu menguatkan otot, meningkatkan stamina sekaligus mengekalkan kecergasan tubuh dan tenaga. This is my third set ketiga. Ingat, kita kat rumah pun, kita kena sentiasa exercise. Di utara Iraq, penduduknya bukan sahaja berdepan dengan ancaman wabak COVID-19, malah turut dilanda musibah banjir yang memaksa mereka berpindah. Lebih membimbangkan, ada yang terperangkap di dalam rumah. Visual banjir di Mosul, Iraq kami paparkan sebagai mengakhiri berita malam ini. Semoga kita sama-sama tabah menepani dugaan ini. Assalamualaikum dan sampai jumpa.